Kira silibus baru awak lah. Namanya adalah Pembiakan Manusia. Jadi korang dah belajar dah daripada darjah 6. Nanti Pembiakan Manusia ni sambungan dia masa korang naik form 1 nanti ada lagi lah sambungan dia. Okey, apa ni? Semua dah makan tengah hari ke? Hidayat dah makan dah? Kila? Dah lunch dah ke? Sempat print tak bahan cikgu ni? Sempat je print. Zil, sempat print tak bahan cikgu ni? Sempat je. Okey, so sebelum kita mulakan, cikgu nak ceritalah sedikit mengenai pembiakan manusia. Okey, pembiakan manusia ni kita akan cerita mengenai pembiakan untuk lelaki. Okey, dan juga pembiakan untuk wanita ya. Okey. So mungkin dia adalah barulah bagi awak ni. Okey, kita mulakan dengan pembiakan lelaki dahulu. Okey, apa itu pembiakan? Pembiakan ialah proses untuk penghasilan individu baru. Ni kira baby lah. Penghasilan baby lah kan. Daripada induk untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya. Jadi untuk memastikan spesies manusia ni terus hidup. Jadi kat bawah ni, ini namanya adalah organ pembiakan lelaki. Namanya adalah organ pembiakan lelaki. Okey, tengok dulu apa itu organ pembiakan lelaki yang ada. Okey, yang kat luar ni, ini namanya adalah testis. Testis ni tempat penghasilan sperma dan juga hormon lelaki. Okey, sperma ni dia macam bentuk dia macam berudu sikit. Okey, dihasilkan oleh testis. Okey, apa itu hormon lelaki? Hormon lelaki ni dia lebih kepada menunjukkan sifat-sifat lelaki. Sifat-sifat lelaki tu contohnya suara dia. Mungkin dia ada misai. Jadi dia mengeluarkan hormon-hormon untuk lelaki lah. Okey, faham tak? Okey. Lepas tu yang tengah ni, ini namanya adalah zakar dia, tempat pemindahan sperma ke dalam pembiakan wanita. Okey, ni namanya adalah pembiakan organ lelaki Okey, sampai di sini ada apa-apa nak tanya tak? Okey ke? Boleh terima sampai sini? Okey, boleh faham sikit-sikit. Zil okey? Boleh kan? Okey. Kalau ada tanya je. Okey, kita masuk pula pembiakan bagi wanita ya. Ni namanya organ pembiakan wanita dan fungsi dia. Okey, wanita ni dia banyak sikit. Dan dia punya organ ni dekat dalam badan wanita tak nampak lah. Okey, yang pertama, tiup yang mula-mula ni namanya adalah faras dia. Nanti sperma tu akan masuk kat sini lah oleh lelaki kan. Okey. So, bila sperma tu masuk, sperma tu dia macam berudu sikit. Dia macam banyak-banyak. Sperma tu akan masuk, banyaklah jutaan sperma akan masuk. Okey, so sperma tu akan lalu straight ke namanya tiup Fallopian. Yang ni namanya tiup Fallopian. Okey. Okey, ni namanya rahim wanita. Kita buat warna hijau ni kan. Okey, warna hijau ni rahim wanita. Okey, rahim ni namanya adalah, dalam sains namanya sebagai uterus. So senang nak ingat, kita cakap uterus, jangan belok-belok. You pergi terus je. Namanya uterus. Okey. Kat situ. So, kemungkinan kita punya sperma ni mungkin akan pergi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tiup Fallopian. Okey. Jadi sampai kat sini, sperma dah sampai kat tiup Fallopian ni. Okey. So dekat sini kita ada ovari Untuk wanita ni satu ada ovari. Kalau lelaki ni namanya testis. Wanita ni namanya ovari. Ovari ni kalau testis ni dia macam kilang untuk hasilkan sperma kan. Ni kilang untuk hasilkan sperma. Testis ovari ni kilang untuk menghasilkan ovum.
Ovum ni kalau ikut kita panggil dia sebagai telur. Telur kat situ. Jadi bila sperma sampai dekat tube fallopian, so kita punya cuba guna warna lain kita punya ovari perempuan ni akan menghasilkan telur yang warna biru ni, warna purple ni buat. Okey, jadi sampai di sini sperma dan telur wanita ni dia akan bercantum dan sini berlakunya persenyawaan. Kilang perempuan betul tak? Betul. Namanya kilang perempuan. Kilang wanita lah. Kilang penghasilan telur wanita. Ya, betul. Betul, Zil. Okey, bila persenyawaan berlaku, maka terhasillah yang pertama nanti terhasillah zygote. Jadi baby yang pertama dia tak jadi baby lagi, dia jadi zygote. Zygote tu kecil lah, dia tak rupa orang lagi lah, dia macam ketulan sahaja. Okey. Korang nak tanya apa-apa tak sampai sini? Clear tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh. So tak ada soalan? Okey, katakanlah kalau zygote telah dihasilkan, nanti zygote tu akan bergerak kembali semula ke uterus, maka zygote tu akan berkembang di dalam uterus, dalam rahim lah. Berkembang nanti jadilah baby kat sini. Berkembang lagi. Jadilah baby kat sini. Faham tak guys? Okey, boleh. So kena tunggulah baby tu besar dan akan dilahirkan. Okey, soalan nak tanya apa tak sampai sini? So far so good. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Cuba tanya, mana tak faham? Kalau dah faham dah okey je. Takut kalau tak faham. Zygote kalau dah berkembang dia akan menjadi embrio. Ya, betul. Tu nanti kita belajar masa menengah nanti. Zygote dia berkembang menjadi embrio. Betul boleh? Dalam buku tab pun ada sikit zygote, nanti dia akan menjadi embrio. Okey, embrio ni lekat kat sini lah ni. Embrio ni lekat kat sini. Yang bulat ni embrio. Lepas embrio jadi apa, Zil? Lepas zygote jadi embrio jadi apa? Tahu tak? Lepas jadi embrio dia apa? Jadi fetus. Yes. Fetus tu dah macam baby dah. Bila lahir, terus jadi baby. Betul Zayat. Zayat ni nama ayah awak ni. Nama awak apa Zayat? Cikgu baca je nama yang keluar kat sini. Okey, boleh sampai sini? Boleh terima kan? Okey, settle ya. Okey, jadi itu dalam gambar rajah yang betul. Tengok sikit kalau dalam gambar rajah diagram macam ni, macam mana rupanya. Jadi proses persenyawaan secara kasarnya perlukan organ lelaki, organ wanita. Organ lelaki menghasilkan sperma, manakala organ wanita menghasilkan ovum. Okey, mereka akan bercantum ataupun bersenyawa kat mana? Mereka bersenyawa kat mana? Dekat tube fallopian. Dekat ni. Mereka bersenyawa dekat tube fallopian, dekat sinilah. Kalau dia bersenyawa dua tempat, dia akan menghasilkan baby kembar lah. Dua tempat berlaku persenyawaan, jadi baby tu kembar. Okey, jadi persenyawaan ni berlaku dekat tube fallopian. Okey. Okey, lepas tu daripada tube fallopian ni dia akan menjadi zygote. Okey, lepas tu menjadi embrio. Embrio nanti korang belajar banyak masa form 1. Lepas embrio dia akan menjadi fetus. Fetus dia tunggulah kelahiran baby. Kalau dilahirkan baru dipanggil sebagai baby.
Betul. Dia bersenyawa. Jadi nama ni penting ni. Tiup Fallopian ni penting macam Z cakap tu, tiup Fallopian penting. Okay, Z nak tanya apa tak? Zil? Any questions? Tak nak tanya? Okay, tengah tanya. Okay, aku tunggu jap. Z nak tanya apa? Okay. Hidayah Akila. Okey. Dah belum? Okey, kawan lain ada apa-apa nak tanya tak sebelum cikgu teruskan? Nak masuk. Dia kena tunggu 9 bulan. Ya, betul. Pandai pun. Jadi embrio dan fetus ni kena tunggu 9 bulan dalam uterus. Okey. Okey, sekarang kita tengok apakah kepentingan kepada manusia pembiakan ini. Okey. Penting dia untuk apa? Yang pertama, menghasilkan individu baru ataupun zuriat lah. Untuk apa? Untuk memastikan kemandirian spesies ya. Kemandirian zuriat ataupun kita panggil waris kita lah. Okey, B, menggantikan individu yang telah meninggal. Betul. Nanti kita dah tua, meninggal, nak ganti mesti ada yang baru. Dan memastikan kemandirian. Baru cakap tadi, kemandirian. Ya, jadi ini kepentingan untuk manusia lah. Okey, kita dah selesai mengenai pembiakan manusia. Okey. Sekarang cikgu nak pergi sistem saraf. Okey, sistem saraf ni nanti minggu depan lah juga jawab. Minggu ni kita settlekan dulu pembiakan ya. Okey, jom kita settlekan pembiakan dahulu. Okey, jom kita buat latihan di sini sikit. Padankan organ pembiakan berikut dengan jantina yang sesuai. Ini senang sangat ni guys. Lelaki, wanita. Dah. Ini senang sangat ni. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey, dekat sini dia cakap namakan bahagian dalam organ pembiakan di bawah beserta fungsi dia. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Ni. Apa nama dekat sini guys? Siapa ingat lagi? Ruang kat situ namanya apa? Ruang ni namanya apa? Uterus. Ingat, uterus. U pergi terus. Jadi namanya uterus. Rahim kita lah, rahim perempuan tu. Okey, apakah fungsi uterus ni? Tempat dia membesarkan baby kan? Okey, namanya membesarkan embrio. Jadi kita akan buat tempat embrio berkembang. Berkembang dan membesar. Betul. Uterus nama lainnya rahim, betul. Embrio berkembang dan membesar. Okey, dia berkembang dan membesar sehinggalah menjadi baby. Menjadi bayi lah. Okey, dah selesai. Yang pertama. Okey, yang kedua, apakah dekat area sini pula? Apa tu namanya? Tiup Fallopian. Betul, kat sini namanya adalah tiup Fallopian. Tiup Fallopian. Apakah fungsi tiup Fallopian ini? Dia tempat apa?
Siapa tahu? Tiup fallopian fungsi dia apa? Tempat untuk bersenyawa. Jadi kita katalah tempat persenyawaan. Okey. Tempat persenyawaan ya. Persenyawaan apa? Persenyawaan antara sperma dan ovum. Ovum tu kira telur yang dihasilkan oleh wanita tadi. Okey, jadi persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Okey, dah. Okey, cikgu teruskan lagi boleh ke? Ke nak tanya apa-apa sampai sini? Nak salin dulu? Okey, cikgu bagi masa sikit lah korang nak salin dulu. Dah. Okey, seterusnya kita tengok yang ini pula. Siapa tahu apakah nama ini? Namanya adalah Faraj. Okey, untuk apa dia? Untuk menerima kemasukan sperma kan. Jadi menerima sperma. Okey, dan menjadi saluran bayi untuk dilahirkan. Untuk dilahirkan. Okey, boleh terima. Okey, satu lagi, apakah dua benda ni? Namanya adalah ovari. Bagus. So, apakah fungsi ovari, guys? Betul, menghasilkan ovum. Bagus. Okey, menghasilkan ovum. Bagus. Dan satu lagi jangan lupa, ovum dan satu lagi adalah hormon wanita. Okey. Dah. Boleh salin kat situ. Salin dulu. Nanti nak masuk pembiakan lelaki pula. Okey, boleh. Ya Zil. Zil nak tanya apa lagi? Cikgu nak move dulu. Okey. Okey Zil. Zil nak tanya apa? Cuba Zil buka mic. Laju sikit. Sebab hari ni pun kawan tak ramai. Boleh buka mic. Macam mana nak masukkan baby macam mana tu, Zil? Cikgu tak faham. Maksudnya kan yang lelaki dengan wanita tu ni itu Ini. Ini mereka kena kahwin dululah, Zil. Boleh? tapi
Sah lah, kalau dah kahwin sah lah. Dia kena kahwin dululah. Kalau tak kahwin je tak boleh. Ya harap. Okey Zil, boleh? Cikgu masuk yang lelaki pula ya. Okey, jom. Sekarang ni kita tengok organ pembiakan bagi lelaki pula. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Dia cerita yang dua benda ni. Okey, apa nama dia? Okey. Namanya adalah testis. Namanya adalah testis. Betul? Apakah fungsi testis? Dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan sperma sebab dia adalah lelaki punya. Dan juga dia menghasilkan hormon lelaki ya. Jadi itu adalah fungsi testis. Okay, now kita masuk yang berikutnya. Jom. Okey, ini namanya tempat keluarnya sperma ni namanya adalah zakar. Okey, tujuannya adalah fungsinya memindahkan. Memindahkan sperma. Okey, kat mana nak pindahkan? Ke dalam ke dalam faras tadi. Betul. Okey, now boleh cikgu teruskan lagi? Okey, sekarang kita buat ada anagram namanya. Kita nak selesaikan perkataan yang misteri ini. Ini dia punya clue dia adalah tempat persenyawaan berlaku. Jadi kat manakah tempat persenyawaan berlaku ni guys? Eja betul-betul. Dia adalah tiup. Tiup apa? Tiup fallopian. L2 tau. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya berenang ke arah ovum untuk persenyawaan. Siapa yang berenang? Yang berenang adalah sperma. Betul. Okey lagi. Seterusnya yang akan disenyawakan oleh ni perumpamanya ni. Oleh ovum. Disenyawakan oleh ovum. Okey, yang dihasilkan apabila persenyawaan berlaku. Okey, bila persenyawaan berlaku, apa yang dihasilkan? Zygote, bagus. Namanya adalah zygote. Okey, nice. Okey, yang terbentuk apabila item D
membahagi. Okey, bila zygote membahagi, dia menjadi embrio. Betul. Okey, last, terakhir. Tempat di mana E menempel. Menempel ataupun dia berkembang menjadi baby. Uterus. Okey, bagus. Uterus. Okey. Okey, jadi kita tengok nombor 1 apa ni dia buat ni? Oh, okey. Ni persenyawaan lah. Nyawaan. Okey, persenyawaan. Okey, now kita teruskan lagi. Dah siap ke Salim? Boleh cikgu teruskan slide yang berikutnya. Dah. Okey, sekarang ni kita tengok perkembangan baby daripada bila ke bila. Okey, mula-mula. Okey, mula-mula kita akan berada pada peringkat A. Peringkat A kat sini lah. Okey, peringkat A. Dia zygote. Lepas tu menjadi yang ke seterusnya. Yang ke seterusnya awak rasa apa ni? A dah ambil. Okey, yang seterusnya huruf apa? Tujuh hingga 9 minggu. C C ya? Okey, C. Okey, lagi? E ya? Okey, lagi? B, okey. Yang terakhir? D. Okey, macam tu lah lebih kurang dia perjalanan dia lah. Okey, now jom kita masuk yang berikutnya. Kita masuk yang berikutnya. Okey. Okey. Kejap aku tengok balik Cikgu rasa, sekejap Cikgu rasa E dengan C mana dulu ya? Cuba korang tengok ni, E dengan C. Kita tengok betul-betul kejap ya. C dulu. C dulu ya? C dulu. C dulu. Lebih kurang sama je Sebab C tu dia bulat. Hmm. Kalau yang tu dia tak macam Tak bulat ya? Kalau ikut ni bulat juga ni. Bulat ni dia punya tempat air dia lah, air ketumbang dia. Cikgu tengok macam sama besar je. Kan? Betul tak? Tak apalah, kita anggaplah sebagai C dulu ya. Tapi lebih kurang sama gambar rajah dia. Tak nampak sangat beza tak? Kan? Ke macam mana? Oh, tak. Cikgu rasa C dulu. E dulu. Sebab apa? E ni tak ada tangan lagi. Tak ada kaki. Ni dah ada kaki. Nampak tak? Ni belum ada kaki lagi ni. Ni baru terbentuk ni dulu. Sebab gambarnya dekat-dekat sangat. Jadi, E dululah ya. E dululah sebab E ni tak ada kaki lagi ni. Nampak tak? Tangan pun tak keluar lagi. Yang ni tangan dah ada dah. Jadi, E dulu baru C ya. Tak perasan. Gambar dekat-dekat gambar dia. Okey, jom kita buat balik. So, daripada gambar ni, perkembangan embrio yang pertama, ini adalah minggu
Minggu antara 1 hingga 4 minggu. Yang ini betul lah. Yang ini yang C tadi kan. Yang ni minggu sambungan dia lah. 7 hingga 9. Manakala yang ini minggu 10 hingga 19. Dan yang terakhir kita punya factors kita minggu yang ke 20 hingga 37. Kena lagi ke you? Macam mana? Sama je kan? Dia cuma ulang balik lah supaya kita ingat. Tak, tadi cikgu tak scroll down sebab tu saya ingat. Ya ke? Dah. Dah. Okey, cikgu teruskan lagi. Dah siap ke Salim? Boleh? Teruskan lagi. Kita bagi masa lagi lah. Mungkin tak siap lagi ke. Jawapan kat sini sebenarnya ni. Ambil kat sini jawapan dia. Cikgu nak buat quiz ke? Macam mana? Increase? Cikgu, quiz. Squeeze. Quiz nantilah habis. Nanti kita boleh buat. Kita habiskan dulu. Okay, now. Seterusnya. Tengok sini Okay, pada pendapat anda, apakah kepentingan bagi pembiakan manusia ini? Okey, dia nak kepentingan dia. Apakah kepentingan dia? Okey, yang pertama apa? Kalau saya bagi untuk membiarkan banyak. Pembiakan banyak. Lagi. Idea lain? Dia nak pendapat kita ni. Pada pendapat anda. Okey, pendapat anda biar banyak. Lagi-lagi yang berenah sikit. Mula-mula tadi cikgu dah beritahu dah apa kepentingan dia. Cuba tengok nota dia balik. Nota di atas tadi. Apa kepentingan dia? Untuk menghasilkan individu baru atau sudut. Betul. Ini kepentingan dia. 3 ni. 3 ada. Individu baru. Okey, menggantikan yang meninggal dan kemandirian. Betul Salihin. Mengekalkan kemandirian. Jadi pilih. Tengoklah kalau markah dia 1 je, buat 1 je lah. Kalau markah dia 2, 3, buatlah beberapa poin. Jadi, tulis sini. Pada pendapat saya, sebab dia minta pendapat kan? Okey, pada pendapat saya, pembiakan manusia penting. Kenapa dia penting? Penting dalam memastikan kemandirian. Okey. Spesies manusia terus berkekalan. Kan? Dan kita tambah lagi lah. Dan juga memastikan generasi sesuatu keturunan
Okey, dah ke? Dah siap? Dah, cikgu. Okey dah. Okey, bagus. Jom. Kalau dah siap, kejap. Kita nak masuk topik baru dah ni. Sekejap tengok. Okeylah, kita masuk topik baru lah ya. Topik baru kita adalah subtopik baru kita namanya adalah sistem saraf. Okey, jom kita buat sikit nota. Sistem saraf. Okey, jom. Okey, ni adalah sistem saraf kita. Alright, ni sistem saraf kan. Okey. Jadi, apa itu sistem saraf? Sistem saraf manusia ni merupakan kawalan dan juga koordinasi. Koordinasi tu maksudnya dia mengawalkanlah apa-apa yang ada dekat badan kita ni kan, dikawal. Mengawal dan juga menyelaraskan fungsi-fungsi organ dalam badan kita. So, kita ada dua sistem saraf. Yang pertama namanya sistem saraf pusat. Yang kedua namanya sistem saraf periferi. Okey, pusat ni apa? Pusat ni dua ya. Pusat ni dua. Yang pertama otak, yang kedua saraf tunjang. Okey, ini namanya sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf periferi. Saraf periferi ni adalah pecahan kepada menyokong kepada otak dan juga menyokong kepada saraf tunjang. Kira adik dia lah, ni kira anak dia lah. Saraf periferi ni kira macam anak dia lah. Dia memberi sokongan kepada sistem otak dan juga saraf tunjang. Jadi katakanlah kalau kita ada masalah otak, boleh matilah kita sebab otak ni sistem pusat kita tau. Ataupun kalau kita ada masalah saraf tunjang, aksiden ke apa ke, saraf tunjang kita rosak, pun boleh menyebabkan kematian. Sebab dua ini namanya sebagai sistem saraf pusat kita. Kalau tak, siapa nak kontrol badan kita kalau dah mati dah? Okay, faham tak? Jadi, Dia penting untuk kita kan? macam mana? Dia penting untuk kita. Ia penting untuk kita. Contohnya, kalau kita tersentuh benda-benda panas. Contohnya jari kita ni. Jari kita ni kalau tersentuh benda panas ataupun paku ke. Okay, kalau kena paku apa jadi? Kena paku nanti akan masuk dekat sistem periferi. Sebab periferi ni menyokong kan. Sampai ke sistem saraf. Saraf ni akan pusing hantar balik. Nanti dia suruh tangan kita gerakkan. Gerakkan tangan kita supaya tangan kita tak rosak lah kena paku tu. Faham tak? Kalau dia tak ada saraf. Tak ada saraf. Kalau tak ada saraf, dia tak rasa sakit lah. So, bahayalah untuk dia. Kalau kena panas, nanti kena api. Api akan bakar je tangan dia. Dia tak alihkan tangannya. Terbakar je tangan kat situ kan. Jadi bahayalah. Jadi kalau tak ada sistem saraf. Jadi sistem saraf ni mengesan kalau ada apa-apa kita rasa sakit, dia cepat-cepat angkat tangan kita. Ataupun kalau ada habuk masuk dekat mata, mata kita akan berkelip lah. Kalau tak ada saraf, macam mana tak berkelip? Habuk masuk banyak je. Sakit mata pun rasa tak sakit juga. Sebab sistem saraf kita tak berfungsi dengan bagus. Faham tak? Boleh faham? Okey, jadi periferi ni pembantu kepada sistem pusat. Okey. Okey, kat sini banyaklah dia punya penerangan dia. Penerangan dia. Contohnya kalau isap rokok ni tak baguslah, minum alkohol tak bagus. Jadi kena bersenam untuk menjaga kita punya tindak balas kita ya. Okey. Jadi jom kita buat sikit latihan kat sini. Ya, Ki nak tanya apa tak? Zil, nak tanya apa-apa? Kalau dia dah otak dengan Saraf tunjang. saraf tunjang. Okey. Otak
Hmm. Dan tindakan dua kawalan. Kalau saraf tunjang, tindakan refleks kan? Betul. Tindakan refleks. Jadi yang paku tadi tu tindakan refleks lah. Bagus, bagus. Okay, jom kita cerita sikit. Apa itu sistem saraf pusat? Okey, yang pertama ni dia adalah merupakan sistem saraf utama. Dia utama. Kalau tak ada matilah kita. Jadi yang merupakan pusat kawalan badan dan penting untuk manusia. Okey, tu sistem saraf pusat. Okey, salin dulu yang tu. Okey, dah siap? Jom kita cerita pasal otak pula. Otak ni sebenarnya untuk apa ni? Otak sebenarnya untuk mengawal otak ni mengawal semua aktiviti badan. Okey. Seperti aktiviti apa? Seperti aktiviti menulis. Cuba buat menulis je lah. Seperti menulis. Apa lagi? Mendengar. Dan berjalan. Macam-macam lagi lah. Menyanyi ke. Jadi semua ni dikawal oleh otak kita yang bagus. Berehat pun sama. Kalau nak rehat, kita otak kita yang beritahu kan. Nak rehat sekejap. Rehat. Melihat pun boleh. Melihat pun boleh. Okey, yang kedua kita nak cerita pasal saraf tunjang. Okey, apakah fungsi saraf tunjang ini? Okey, yang pertama sudah tentulah macam otak dia mengawal juga. Okey, dia mengawal tindakan refleks. Okey, tindakan refleks. Okey, seperti pantulan. Seperti pantulan lutut. Kalau kita ketuk lutut tu bawahnya, nanti dia akan melantun. Seperti apa lagi? Berpeluh. Saraf juga. Dan menggigil. Okey, ataupun mungkin juga mengalihkan tangan kalau terkena paku. Jadi semua tu di bawah saraf tunjang. Macam tu. Okey, salin dulu. Nanti kita nak buat yang sebelah satu lagi. Okey dah. Boleh cikgu move? Boleh
Okey, seterusnya kita tengok yang sebelah ini. Sistem saraf periferi. Periferi ni dia membantu ya. Sokongan. Jadi yang pertama, apa yang kita perlu cerita kat sini? Okey, dia kalau ikut dia macam menghubungkan dengan sistem saraf pusat. Jadi yang pertama fungsi dia adalah menghubungkan. Okey, dia menghubungkan sistem saraf pusat kepada reseptor dan kenapa kita buat efektor lah. Efektor dan juga efektor. Efektor dengan efektor ni nanti korang belajar banyak masa form 1 nanti. Memang namanya macam tu ya, satu A, satu E. Jadi efektor, efektor. Okey. Jadi efektor dengan efektor nanti kita belajar banyak lah masa form 1 nanti. Okey. Rangsangan dia. Okey, ada satu lagi fungsinya. Okey, korang salin dulu. Cikgu nak buat satu lagi fungsi dia. Okey dah. Okey, seterusnya fungsi dia lain adalah dia adalah merupakan cabang-cabang. Ada banyak cabang tu kan? Dia ada banyak cabang tu. Ada banyak cabang-cabang ni banyak. Jadi merupakan cabang-cabang yang keluar dari otak dan saraf tunjang. Dia sebenarnya berasal daripada saraf tunjang. Dia keluar daripada saraf tunjang. Nampak tak? Dia keluar kan? Dia sebenarnya cabang-cabang daripada saraf tunjang dan cabang-cabang daripada otak. Jadi sebab itulah dia boleh sampai ke otak dan boleh sampai ke saraf tunjang. Okey, lagi yang membentuk namanya rangkaian saraf. Yang membentuk rangkaian saraf. Begitulah ceritanya. Okey, sampai sini guys. Korang nak tanya apa-apa tak? Boleh menerima dengan bagus? Okey. Cikgu rasa mungkin cukup sampai sini untuk hari ini. Cikgu akan buat recap sikit sebelum kita bersurai ni. Cikgu nak ulang sikit yang dari atas tadi. Apakah pembelajaran kita? Okey, yang pertama kita belajar pasal apa ini? Kita belajar pasal organ pembiakan. Okey, organ pembiakan ada dua. Satu organ pembiakan lelaki dan satu organ pembiakan perempuan. Lelaki, kilang lelaki apa nama? Testis. Perempuan adalah ovari. Testis menghasilkan apa? Testis menghasilkan sperma. Ovari menghasilkan? Siapa ingat? Ovum. Lalu mereka ni akan bersenyawa. Dekat mana bersenyawa?
Siapa ingat? Bersenyawa dekat mana? Dekat Fallopian. okey, tiup fallopian. Betul. Lepas tu dia jadi apa? Zygote. Dia akan menjadi zygote. Lepas tu jadi apa? Embryo. Jadi embrio. Lagi? Fetus. Fetus. Lepas tu keluarlah sebagai baby. Bagus pun. Okey, bagus. Tahniah. Jadi okeylah guys, kita sambung minggu depan ya. Nanti dah siap semua nanti, insya-Allah kita akan buatlah kuis ya. Kuis satu bab ni. Ni baru lagi, nanti tak seronok buat kuis. Kalau dah banyak kita belajar sikit, banyaklah kuis yang kita boleh buat kan. Jadi betul pun insya-Allah lagi banyak. So okey, sebelum kita bersurai, nak tanya apa lagi tak?